Jona di Sarawak, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Usul khas melarang pemimpin parti pembangkang Tian Chua dan Nurul Izzah Anwar daripada memasuki negeri ini susulan pertemuan kontroversi dengan Jessel H. Kiram, anak bekas Ketua Penceroboh Pengganas Dulha Datu 2 tahun lalu, mendapat reaksi pelbagai daripada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah. Apapun bangsa, agama, pahaman politik kita, kalau ianya berkait rapat dengan keselamatan Malaysia, khususnya negeri Sabah, kita membantah pertemuan ini. Apatah lagi orang yang beliau temukan ini orang yang telah bertanggungjawab dalam pencerobohan di Dulha Datu Sabah. Mudah-mudahan dengan usul ini akan menjadi satu isyarat kepada mereka-mereka yang masih lagi berhasrat untuk mengambil gerakan untuk menceroboh ke negeri Sabah ini dan menggugat kedaulatan negara kita, dalam masa yang sama boleh menghina kepada keluhuran perlembagaan kita, supaya mereka tahu bahawa kita tegas dalam kita ingin mempertahankan kedaulatan. Jati diri kita hendaklah mesti kita ada pada diri kita selagi kita sebagai rakyat Malaysia. Siapapun boleh datang ke sana, Filipina, tetapi untuk berbicara dan berkunjung kepada penceroboh, keluarga penceroboh di Tenduari itu memang sesuatu yang amat mengejutkan sebagai warga negara Malaysia. Itu merupakan satu usul yang amat bertepatan untuk memperingati kita semua bahwa kita senantiasa memberi keutamaan, memikirkan tentang kita punya sovereignty sebagai satu negara yang berdaulat. Sokongan 3/4 ahli Dewan terhadap usul berkenaan bukti kerajaan negeri memandang serius isu keselamatan dan kedaulatan negara, khususnya di Sabah. Keputusan pemeriksaan Sijil Rendah Ugama SRU dan Sijil Menengah Ugama SMU bagi tahun 2015 mencatat prestasi meningkat berbanding tahun lalu. Peratusan SRU 90.1% iaitu meningkat sebanyak 4.1% berbanding 86% pada tahun 2014. Manakala SMU peratusan kelulusan mencapai 93.8% iaitu meningkat 11% berbanding 82.8% tahun lalu. Pengumuman keputusan peperiksaan tersebut disempurnakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif di Kota Kinabalu. Seramai 4,031 calon daripada 4,474 calon SRU lulus peperiksaan, sementara 23 buah sekolah agama negeri SAN dan 13 buah sekolah agama rakyat mendapat keputusan 100%. Bagi calon SMU, seramai 288 daripada 307 calon lulus peperiksaan itu. Datuk Arifin berkata usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan lagi prestasi dari segi kualiti dan kuantiti. Jabatan akan sentiasa komited dan beriltizam untuk meningkatkan kualiti pendidikan anak-anak kita di SAN dan SMAN dengan terus berusaha menyediakan kemudahan-kemudahan pembelajaran, infra, prasarana serta latihan kemahiran kepada guru-guru SAN dan SMAN. Katanya usaha itu selaras plan pembangunan pendidikan MUIS yang akan dilancarkan Disember ini. Tidak dinafikan Pesta Tagunggu Upaitan sejak diperkenalkan pada 2006 kini mula memperlihatkan impak dalam usaha memartabatkan muzik, tarian dan peralatan Tagunggu suku Kam Sungai ke peringkat lebih tinggi. Seterusnya menjadi ekonomi di kawasan Paitan, sebuah daerah kecil dalam kawasan Parlimen Beluran. Amran Raji ada laporannya. Pada awal sambutan, Pesta Tagunggu kebanyakan hanya disertai golongan orang-orang tua dari sekitar Paitan, Pitas, Beluran dan kawasan berhampiran. Bagaimanapun usaha bersepadu pihak berkuasa tempatan PBT yang mahu sambutan ini disertai golongan belia dan kanak-kanak menjadi kenyataan apabila sambutan tahun ini rata-rata disertai golongan muda. Penganjuran pesta ini ilham ahli Parlimen Beluran, Datuk Seri Dr. Ronald Kendi, bukan hanya untuk berpesta, malah menjadi salah satu daya tarikan pancungan tempatan
untuk melihat sendiri keunikan adat dan budaya suku kaum sungai. Untuk itu, tarikh 15 November setiap tahun ditetapkan sebagai tarikh penganjuran serta dicadangkan dimasukkan dalam kalender pelancongan negeri. Merupakan satu kebanggaan masyarakat orang sungai di daerah Paitan dan kemantapan inilah yang meyakinkan kita bahawa ianya sesuai untuk dikongsikan bersama dengan kumpulan etnik yang lain di negeri Sabah, malah di peringkat nasional. Pesta Tagunggu hanya disambut di daerah kecil Paitan dan tidak ada di lain-lain daerah di Sabah. Sebab ini adalah satu untuk mengetengahkan kulintangan agung itu sendiri sebagai alat unik musik suku kaum sungai yang berada di khususnya di Paitan ini. Keseragaman daripada peserta-peserta Tagunggu ini dari masa ke masa ada peningkatan lah. Selain menyerlakan keunikan masyarakat Beluran, pesta ini membantu mengembangkan ekonomi penduduk, menerusi jualan makanan dan minuman, kerap tangan serta gerai pameran agensi kerajaan dan swasta. Pesta Tagunggu merupakan salah satu pesta yang unik. Penganjurannya berupaya memelihara serta mengekalkan peralatan dan irama musik tradisional khusus bagi suku kaum sungai di Sabah. Pesta Tagunggu juga merupakan produk pelancongan yang perlu dikembangkan oleh pelbagai pihak ke peringkat yang lebih tinggi agar ia lebih dikenali. Amran Rajih dan jurukamera Saziri bin Paitan untuk Berita RTM. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menguatkuasakan pemberian diskaun sehingga 30% bagi pembayaran saman berkaitan jabatan itu bermula Januari depan. Ketua Pengarah JPJ Malaysia, Datuk Seri Ismail Ahmad berkata, usaha tersebut sebagai langkah merakyatkan perkhidmatan JPJ di kawasan tumpuan orang ramai khususnya di kawasan luar bandar. Kita punya prihatin kita JPJ dengan keadaan harga barang yang meningkat mahal dengan tol naik dan sebagainya ni. Jadi dengan ada ini akan boleh mengurangkan beban, di samping juga sebagai ingatan kepada anggota masyarakat bahawa supaya mereka lebih berhati-hati supaya tidak melanggar peraturan kerana mereka tak takluk kepada undang-undang. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melancarkan Jom JPJ Bersamamu di tapak tamu Donggongon Penampang. Menurut Dato' Ismail, program julung kali itu akan diperluaskan di seluruh Sabah melibatkan 16 cawangan JPJ pada setiap minggu. Antaranya Tawau, Ladatu, Papar, Sipitang, Beaufort, Kota Marudu dan Tenom. Masyarakat boleh mendapatkan perkhidmatan seperti membayar saman, memperbaharui lesen dan cukai jalan serta mendapat khidmat tunjuk ajar menunggang motosikal atau memandu kenderaan dalam keadaan kritikal tanpa berurusan di pejabat JPJ. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Ayun Raihan di Pahang. Silakan.